Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kepada rakan-rakan semua. Saya doakan agar rakan-rakan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, pada petang ni saya berada di kebun saya. Hari ini 22 Januari 2022, jam 6 suku petang. Saya nak bawa kawan-kawan tengok anak pokok saya yang ada sebahagian, tak sebahagian lah, baru suku saya telah buat pembajaan baju subur. Yang lain-lain tu masih dalam proses untuk saya buat kerja-kerja merumpai lah. Sebelum tu saya tunjuklah pada kawan-kawan anak pokok yang telah saya buat cantuman. Baru 2 hari 4 hari macam tu lah buat cantuman. Adalah beberapa pokok saya dah buat cantuman. Sekarang ni saya tengah siram pokok. So bunyi bising tu bunyi enjin saya lah kat belakang ni, kat dalam store saya. Jom kita tengok lah anak pokok yang saya buat cantuman. Baru beberapa hari dah excited lah nak tunjuk kat kawan-kawan kan. Saya pun baru nak tengok ni, tengok jadi ke tidak ke. Kita tengoklah keadaan macam mana anak pokok saya. Okay, jom. Okey, kawan-kawan, ni yang dalam plastik sungkupan ni saya buat kaedah baji. Saya gunakan variety D145. Dalam netting ni pun ada juga, ada 4 pokok D145. Yang kat luar ni pun D145 lah. Saya cantum, tak silap saya, 18 Januari. Yang ini 20 Januari. Yang ini saya cantum menggunakan klon variety D197 lah. Ada beberapa pokok yang dapat saya buat cantuman. Saya ambil tunas dekat kebun saya je. Buat masa ni baru 2 hari, tengok keadaan tunas yang dicantum tu macam dalam keadaan baik lagi. Saya risau nanti masuk hari ke-7 ke hari ke-8 ke, baru kita boleh nampak sebenarnya faktor kejayaan tu menjadi atau tidak. Nantilah, saja je nak tunjuk, nak share dengan kawan-kawan. Saya ni pun masih belajar lagi untuk kaedah cantuman mata tunas ni sebenarnya. Kita kena mahir cantuman mata tunas sebenarnya. Sebab cantuman baji ni dia kos dia banyak. Untuk cantuman mata tunas dia kos dia tak banyak sangat. Dan kita boleh jimat mata tunas yang kita gunakan. Sebab kat cantuman baji banyak mata yang boleh kita gunakan untuk cantuman mata tunas. Jadi baik kita buat dengan kaedah cantuman mata tunas kan. Kalau kita ada sepohon 2 je, jadi kita elakkan lah daripada kita buat cantuman baji. Tapi kalau tak ada pilihan, boleh gunakan kaedah baji. Dan kaedah baji ni pun saya dah beritahu lah banyak video dah. Kaedah baji ni dia kena tengok keadaan tunas pada pokok lah. Kalau cantuman mata tunas dia kebanyakannya ada lah pada pokok. Kena pandai-pandai tengok lah. Kalau yang jenis tunas jenis tunas yang nak buat baji ni kena pandai tengok. Sama-sama kita belajar kawan-kawan. Okay, jom kita tengok anak pokok yang saya buat pembajaan apa semualah. Okey kawan-kawan, sekarang kita berada dekat kawasan pokok bunga kertas saya ni. Saya dah buat pembajaan baju subur dan beberapa anak pokok durian yang telah siap cantum saya telah membuat pembajaan. Jadi saya nak sambung lagi lah sikit buat merumpai dan juga nak buat pembajaan. Saya dah merumpai dalam pasu dan juga dalam polybag. Yang dekat bahagian luar ni saya tak merumpai lagi lah. Tak apa, kita buat step by step lah. Kebun saya semua dah bersih. Jadi saya masuk ke fasa untuk membuat kerja-kerja maintenance dekat nursery lah daripada anak pokok. Ni pokok bunga kertas saya ni memang sebenarnya tak dijaga dengan rapi sebenarnya. Ni ranting-ranting yang tak ada daun ni patut kena buat pemangkasan. Barulah pokok bunga kertas ni naik cantik je. Ni pun bunga pun tak banyak ada. Tapi ni musim panas, bunga banyak keluar lah. Okay, kita masuk ke kawasan anak pokok durian saya ni. Tengok kalau kawan-kawan boleh nampak kan, keadaan batang utama bagi anak pokok ni macam tak berapa sihat kan.
ada yang kurus, ada yang gemuk. Ini disebabkan saya tak membuat pembajaan dan kerja-kerja merumpai kawan-kawan. Inilah bila jadi, kalau terlalu banyak kita buat kerja seorang, jadi banyak kerja yang tak sempat lah. Maknanya kita kena buat maintenance ni pun, kalau ikutkan 2 minggu sekali kena buat. Sampai besar-besar rumput rumpai dalam polybag ni. Apa nak jadilah saya ni, dah mati punya ada pokok durian saya ni. Okey kawan-kawan, ni saya nak merumput dekat anak pokok yang saya buat cantuman ni. Dah siap buat cantuman ni, lagi kemas-kemas di bahagian nursery anak pokok ni. Sebenarnya sepatutnya macam tu lah. Saya pun dah bawa baja ni, baja subuh ni. Nanti kita boleh tabur lah baja dalam polybag ni. Kalau hari cuti ni adalah masa sikit, buat kerja pagi dan petang. Okay, satu saya nak share dengan kawan-kawan. Kebiasaannya, ni amalan saya lah. Kalau saya merumpai, cabut rumput dekat polybag apa semua, saya akan sediakan satu baldi lah, baldi ke bekas kosong. Maknanya kalau saya dah cabut-cabut ni, saya buang terus dalam baldi ni, sebab senang dan mudah untuk kerja yang seterusnya lah. Kalau tidak, kalau kita buang dekat luar, nanti kita kena sapu balik kan. Jadi kita siap-siap sediakan bekas kosong apa semua. Jadi tak adalah kita buat kerja 2-3 kali. Saya biasa kalau membaja, merumpai, biar kering, saya tak siram. Saya tak siram lagi lah. Saya siram selepas saya dah baja, baru saya siram lah. Kalau tidak nanti tangan atau sarung tangan ni kotor kan. Macam ni saya ambil baja, kita tabur sikit je, lebih kurang 1 sudu macam tu je sebenarnya. Jangan banyak-banyak sangat lah baja yang kita letak ni. Kita letak pun jauh-jauh lah daripada pangkal pokok. Okay, itulah sedikit perkongsian saya dari kawan-kawan. Okay, ni pokok manggis, anak pokok manggis. Manggis ni dia, saya semai biji, dia lambat sikit naik. Saya nak cover, nak buat ni lah, merumpai di kawasan anak pokok durian ni, sebab saya nak buat cantuman tak lama lagi. Jadi kita nak membaja, nak merumpai semua. Okay, lagi satu yang kawan-kawan, saya nak kongsikan dengan kawan-kawan. Macam ni anak pokok durian, saya dah sebahagian dah saya buat rumput dan semua. Okay, saya galakkan kawan-kawan, kalau boleh kita kena ada skaters ni lah. Apa yang kita nak buat dengan skaters ni, kita buat sedikit pemangkasan pada pokok, pokok ni lah. Kita buang-buang dahan atau suluh air yang tumbuh pada anak pokok ni, bagi anak pokok kita ni dalam keadaan yang sihat lah. Kalau ada suluh-suluh air ni, kita buang je, macam tu. Kalau macam ni, ada kita petik je lah. Kalau ada ni, kita buat macam ni. Macam ni dia. Saya tunjuk kat kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan tak nampak lah, atau tak faham. Macam ni contoh, dia terlalu banyak sangat pertumbuhan daun di bawah ni, di batang ni. Jadi tak digalakkan lah untuk simpan. Jadi kita buat pemangkasan lah. Kita potong lah macam tu, baru nampak clear sikit. Ni kita buang-buang dah daun dia, barulah orang kata cantik sikit kan, rapi lah sikit. Macam kita lah ada rambut yang panjang, kita rasa macam rimas apa semua kan. Jadi kita kena potong lah kan. Samalah dengan pokok ni, nak buat kerja pun payah juga kalau banyak sangat daun ni apa semua.
Dia kita rapikan dia. Macam ni dia tak berapa nak sihat. Kalau tengok adik-beradik dia yang lain semua dah tinggi-tinggi, ini rendah lagi. Dia tu yang tak kena tu. Mungkin biji tu yang tak okey ke apa ke. Satu lagi saya nak tunjuk. Okey, selain daripada dahan-dahan yang tidak diperlukan ni, macam saya cakapkan tadi, kita kena buang jugalah daun-daun yang macam berpenyakit macam ni. Yang kuning macam ni kita kena buang jugalah. Jadi kita tak nak dia merebak kepada adik-beradik dia yang lain, kita buang. Itulah, kita kena sentiasa pantau anak pokok kita ni sebelum kita nak buat cantuman lah. Macam ni kan, ni macam tak sihat ni. Ada daun-daun yang tidak sihat macam ni, kuning macam ni, ada yang macam ni, nampak rapuh. Jadi kita buang lah. Kita elakkan daripada dia berjangkit kepada yang lain. Jadi kita buang. Itu penting kalau kita kena buat penyelenggaraan ni, sangat penting ya kawan-kawan. Sebaik-baiknya sebulan sebelum kita nak buat cantuman, kita kena buat dulu rawatan anak pokok kita ni. Bukan durian je, untuk pokok-pokok lain pun macam tu, kita amalkan macam tu. Maknanya kita kena buat kawalan segi merumpai, membaja dan juga meracun lah, jika perlulah kalau racun tu. Kalau pokok tak sihat, kita kena buat. Tapi kalau nak buat meracun, saya galakkan untuk kita racun kulat lah. Racun kulat, okey. Racun serangga, tengoklah kalau kadang pokok ada serangan daripada serangga, kita buat kawalan racun serangga. Okey kawan-kawan, itu je lah yang saya nak share dengan kawan-kawan. Teman saya buat aktiviti merumpai ni dan juga membaja. Kita jumpa lagi lah di video yang seterusnya. Pada kawan-kawan yang baru singgah ke channel saya ni, jangan lupa lah untuk klik button subscribe, button loceng untuk mendapat notifikasi video terbaru saya. Dan jangan lupa untuk like, komen serta share video saya di YouTube dan juga di Facebook Minda Tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.